Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, insya-Allah hari ini kita akan berbicarakan berkenaan dengan challenge. Adakah challenge merupakan satu bentuk rantaian pahala ataupun rantaian dosa? Akhir-akhir ini, laman sosial kita dibanjiri dengan pelbagai challenge-challenge terbaru seperti Latih Challenge, School Breaker dan juga Face App. Dan kita dapat lihat challenge-challenge ini melalui pelbagai aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan juga WhatsApp. Terdapat pelbagai challenge-challenge terbaru yang diperkenalkan oleh media barat dan juga media tempatan yang kemudiannya diikuti oleh pengguna media sosial khususnya di negara kita kerana ia merupakan satu trend, yakni suatu perkara terkini dan menarik. Kita harus sedar setiap perkara pada hukum asalnya adalah harus. Namun, jika telah diresapi dengan perkara-perkara syirik, haram, perkara-perkara yang ditegah oleh agama dan perkara-perkara maksiat, maka automatik hukumnya adalah haram, sebagaimana Latih Challenge yang telah difatwakan haram oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala tersebut orang tersebut barang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala tanpa mengurangi dosa orang tersebut barang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kita harus sedar terdapat pelbagai kesan pembudayaan challenge ini kepada pemuda-pemudi Islam. Antaranya adalah generasi muda kita akan kian menjadi alpa dan juga lalai terhadap matlamat hidup kita yang sebenar. Pemuda-pemudi Islam harus sedar bahawa matlamat asal kita sebagai seorang Islam adalah mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Namun akibat kita lalai dengan challenge-challenge yang tidak bermanfaat, maka kita mudah untuk terbawa-bawa dengan perkara yang tidak bermanfaat, lalu kita akan lupa dan alpa akan matlamat kita sebagai pemuda-pemudi Islam. Seterusnya adalah peningkatan gejala sosial dalam kalangan pemuda. Saya memberi contoh Face App. Face App adalah suatu aplikasi yang mengubah wajah lelaki menjadi seorang wanita dan merubah wajah seorang wanita menjadi seorang lelaki. Waliya'azubillah, kerana perkara ini adalah perkara yang diharamkan. Seterusnya adalah hilangnya nilai keagamaan dalam diri pemuda. Kita harus sedar bahawa sebagai seorang pemuda dan pemudi Islam, kita harusnya ada nilai keagamaan dalam diri kita. Kita harus ada tekad, kita harus ada akidah, kita harus ada aqad yang kuat dalam diri kita untuk terus kita menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Kita dapat kaitkan kehidupan kita dengan pemuda zaman dahulu. Contohnya seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana pada usia mudanya, beliau telah menongkah arus. Beliau telah memimpin satu gerombolan tentera yang sangat besar untuk menakluk satu kota yang tidak dapat ditakluk dulu. Beliau pada usianya berumur 21 tahun berjaya untuk menakluk kota Konstantinopel. Subhanallah. Dr. Yusuf Al-Qadrawi telah menyatakan beberapa peranan pemuda masa kini. Contoh dia, pertama adalah pemuda haruslah memahami Islam secara sahih, yakni meneguhkan akidah. Apakah itu akidah? Akidah adalah ikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang pemuda Islam, kita harus meneguhkan kekuatan akidah kita. Seterusnya, beliau menyatakan kita haruslah beramal dengan Islam, yakni jadikan Islam sebagai satu cara hidup. Islam adalah perkara syumul. Islam adalah syumul. Islam adalah suatu gaya hidup yang lengkap. Tiada terlepas barang sedikit pun kehidupan seorang manusia daripada suatu aspek kehidupan Islam. Kita bermuamalah, maka kita bermuamalah dengan cara Islam. Kita berkahwin, kita bernikah dengan cara Islam. Kita bersosial dengan cara Islam. Kita mewariskan wasiat dengan cara Islam. Seterusnya adalah kita mengikat hubungan persaudaraan sesama Islam. Maksudnya kita saling menolong dan membentuk satu persaudaraan Islam.
Kita harus sedar bahawa dalam kehidupan kita ini, kita merupakan satu bentuk bangunan. Umat Islam adalah seumpama satu bangunan. Kita merupakan satu soft, kita merupakan satu bangunan. Saya analogikan seperti pensel. Andai kata kita punya sebatang pensel, maka mudah sekali untuk kita patahkannya. Namun jika kita ikat pensel itu beramai-ramai, maka sukar sekali untuk kita patahkannya. Seterusnya adalah wajib melaksanakan dakwah Islam. Seorang pemuda wajib melaksanakan dakwah Islam dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i." Barang siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah, maka dia adalah pendakwah. Allahu akbar. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, seharusnya kita terus tegas untuk menjaga kesucian akidah kita dalam segenap aspek dari segala macam bentuk serangan ideologi. Tidak kira lah sama dalam bentuk hedonisme, sekulerisme, liberalisme dan lain-lain, kita harus sentiasa mempertahankan akidah kita daripada masalah-masalah tersebut. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap menjaga akidah kita daripada dicemari dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jauhkanlah kita daripada perkara yang merosakkan akidah walau barang kecil manapun, supaya kita dapat menjaga hati kita. Saya selalu berdoa kepada Allah dalam doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita harus mengelak daripada melakukan syirik barang kecil manapun, agar kita dapat elakkan kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disedari. Setakat itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi